mereka dah tunggu dengan kandang apa semua kan. Kapal semua dah siap lah, hanya tunggu masa. Dan semua dah reda dan tunggu masa je. Kemudian dia sampai rumah bukan dalam pukul 3 lagu tu. Okey, dia pun tunggu, dia ingat insya-Allah ni kalau tak dapat arang ni mungkin lepas asar lagi akan disimpan. Tapi pakcik tu masih bernafas dan bernyawa lagi. Sehingga lepas asar pun masih, selepas maghrib pun dia masih bernyawa lagi. Dan 11 isyak pun masih bernyawa. Lebih kurang dalam pukul 6 di 5-6 petang tu pihak hospital telefon lah pada anak ni, tanya kan, pakcik ni masih, dia kata ya, dia kata ayah ni masih bernyawa lagi, masih hidup lagi, kan beritahu dekat misi yang telefon tu. Dia kata dia pun agak terkejut kan, tapi tak apalah kan, dia tak apalah. Jadi tunggu dah sampai 10-11 malam. Bila dah sampai 10-11 malam, tentulah orang pun start beransur balik lah semua. Dan semua balik, adik-beradik yang jauh tu semua tidur kat situ lah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam episod kali ini. Setelah semua penduduk kampung dan orang-orang masjid pulang ke rumah masing-masing pada malam tu, jadi maka tinggallah pakcik tadi itu bersama dengan anak cucu dan saudara mara kan yang datang berkunjung minta menziarah itu kan. Dan pada malam tu dia duduklah ramai-ramai berkerumun di keliling pakcik itu untuk membacakan Yasin berulang kali, mana sambung menyambung lah. Tidak ada apa yang pelik berlaku sepanjang malam tu sehinggalah tiba lebih kurang hampir dalam pukul 3 pagi di mana pada masa itu ramai yang dah mula mengantuk, ada yang dah mula masuk tidur kan, dia lah dah terlena di tepi sisi pakcik tadi tu. Jadi yang berjaga mungkin dalam 1-2 orang saja yang masih baca Yasin dalam keadaan yang perlahan sebab dah mengantuk, kerap kali menguap. Kemudian tiba-tiba bunyi satu dentuman yang agak kuat di atas bumbung rumah, seolah macam buah nyok jatuh. Tapi yang masih berjaga terbeliklah biji mata sat kan, tapi tak ada siapa pun yang hiraukan bunyi dentuman di atas atap bumbung rumah tu. Kemudian nak jadikan kita semua terlena, tak ada seorang pun yang berjaga. Dan alhamdulillah sepanjang hari pertama tu, malam pertama tu, sehinggalah masuk waktu azan subuh. Jadi terjagalah daripada semua kan. Lepas masa azan subuh tu bangun, tiba-tiba dengan jeritan daripada dapur. Ketika orang perempuan dia turun ke dapur, dia nak sediakan untuk mungkin nak makan, nak ambil wudu, apa semandi apa semua tu, sebab berselerak, dapur berselerak. Jadi dia pun masuklah, tengok ramai kan. Bila dah hingat tu semua bangkit, baru dah tengok periuk nasi dan juga semua berselerak lah. Periuk ni, tudung-tudung periuk, pinggan-pinggan semua, dan nasi juga berselerak. Dan habislah sebab nasi, dan biasa kan bila kita ada tu, jadi nasi dimasak banyak, jadi nasi-nasi semua habis dan berterabuklah. Ada yang juga berterabuk di atas lantai dapur tu. Siapa yang buat kerja tu? Jadi tak ada siapa yang tahu. Dan dia bertanya, tak apalah, ada yang terus pergi ambil wudu, ada yang mandi, ada semua tu kan, dia ramai tu. Kemudian yang lain-lain tu, yang ada 2-3 tu pilah ke pakcik tu, ke tempat di mana pakcik tu dibaringkan di ruang tamu. Dan dia pun nampak ada nasi, butir-butir nasi di mulut pakcik tu. Malah dalam mulut pun ada. Kan dia buka ni ada nasi. Nasi-nasi semua ada, dan di tangan pakcik tu pun ada nasi. Dia kata, takkan pakcik ni boleh bangun dan turun ke dapur untuk nak makan nasi? Memang mustahil lah kan. Jadi dia pun syak bahawa ada antara anak cucu ni atau saudara mara ni yang tinggal tu yang khianat, yang saja nak tak tahulah apa tujuan nak buat lagu tu kan, nak pergi lumuk-lumukkan nasi di mulut dan di tangan pakcik tu. Dan juga selerakkan dapur. Tak apalah, itu pada malam pertama. Kemudian pada 11 siang tu
saya juga difahamkan ada banyak perkara pelik berlaku, di mana ada beberapa daripada adik-beradik yang duduk dalam rumah tu yang nampak pakcik ni masuk ke bilik ayah, nampak pakcik ni masuk ke bilik tidur dia kan. Jadi kelibat-kelibat nampak tu agak kerap dan berlaku sebelah siang hari. Ada yang merahsiakannya, tapi ada juga yang bercerita lah. Tapi mereka semua cuba bersangka baik, dan mungkin sebab terlalu letih jadi tak ada orang ambil peduli sangat lah apa yang berlaku. Pada malam kedua, ketiga, banyak lagi perkara-perkara pelik berlaku. Yang dahsyatnya ialah setiap pagi subuh, apa yang berlaku ialah dapur pasti berselerak, dan nasi-nasi akan habis dimakan, juga berselerak di lantai. Yang sama juga akan berlaku pada diri pakcik itu, iaitu akan ada butir-butir nasi di dalam mulut, di bibir dia, dan juga di tangan dia. Pasti ada nasi, butir-butir nasi tu macam dia makan kan. Jadi dia pun ambil keputusan untuk nak berjaga lah. Jadi ramailah berjaga kata, betul ke pakcik ni sendiri bangkit? Dan mereka jaga, dan memang berkali-kali jaga. Tak ada sekali pun sesiapa di dalam rumah tu yang nampak pakcik ni dia bangkit, bangun dan turun pergi ke dapur dan makan. Tak ada, memang tak ada. Tapi yang peliknya, setiap pagi ketika subuh pasti ada kesan nasi dalam mulut dia, dan juga di tangan dia, biji-biji nasi itu akan ada, dan dapur berselerak. Perkara ni berlarutan berbulan-bulan lamanya tanpa dapat keputusan dia, tanpa dapat tahu apa punca dia. Tak ada siapa yang dapat tahu. Saya sambung terus sebab cerita ni agak panjang. Kalau kita ceritakan apa perkara yang pelik berlaku tu, dia cukup banyak lah yang dia sampaikan dekat saya. Kemudian lebih kurang 10 bulan daripada ikhtiar lah ya, ikhtiar merata, cuba cari perawat untuk nak ikhtiar, untuk nak putuskan buat rawatan pemutus ni kan. Tapi mungkin belum diizinkan Allah SWT lagi. Jadi pakcik tu masih lagi bernyawa dan hidup hampir 10 bulan lah, 9 ke 10 bulan. Walaupun sebenarnya doktor dah sahkan pakcik itu sepatutnya mati, hanya dalam 1,5 jam ke 1 jam saja selepas dia keluar daripada hospital hari itu. Bila dah sampai tahap tu, jadi maka anak dia mainlah ke tempat rawatan dan cari saya, dan saya dibawa untuk buat rawatan pemutus. Hari yang dijanjikan apa semua kami pergilah. Pergi, dan sepanjang perjalanan anak sulung pakcik itu bercerita kepada saya, dan semualah apa yang berlaku daripada peringkat awal semasa masuk hospital, apa berlaku semua, dan juga apa yang berlaku sepanjang 10 bulan tu. Cukup banyak perkara-perkara yang ganjil, yang pelik, yang luar biasa lah, yang kita pun dengar macam biar betul ini kan, kita rasa lagu tu. Tapi alhamdulillah kami selamat sampai di rumah dia. Saya rasa sampai tu dah dekat masuk waktu isyak dah ketika itu. Jadi saya pun sampai dan masuk ke rumah saya. Memang sepanjang perjalanan terus terang saya kata, saya memang rasa agak kurang selesa, rasa berdebar-debar satu macam. Dan apabila sampai ke rumah tu, saya rasa gemuruh yang saya susah nak habaq. Tapi dia dok rasa satu macam, rasa macam Allahu Akbar kan, macam apa dia ni. Tapi ialah kita hamba kan, kita ni hamba Allah. Apa yang kita boleh buat, kita banyak istighfar, banyak ingat Allah lah kan ketika itu. Dan semasa saya nak masuk ke dalam rumah pakcik ni, di sebelah kanan dia ada pelawayam kat tu. Saya ternampak ada satu orang lah, nampak macam orang, bukan lembaga, memang orang. Hanya sebab gelap malam kan, ada lampu-lampu tu, dan dia nampak lah. Saya tak tahu apa dia buat. Mungkin adik-beradik pakcik Melaka kan, saudara mara yang mai, dan adalah bersatu di lawayam kat tepi tu. Tak kisahlah, saya pun masuk ke dalam rumah. Dah ada ramai lah, semua ada duduk situ, berkerumun keliling pakcik tu. Saya tengok pakcik tu, Allahu Akbar, cukup menyedihkan lah, sebab kecil sangat. Dia jadi macam pendek. Saya tak tahu nak habaq ke mana. Dah lah kurui, cengkung mata dia terponcoi. Allah, kan sangat-sangat sedih. Tak payah katalah tu, dengan saya minta maaf lah, ada bau yang amat kurang menyenangkan. Dan tapi dia ni bagus lah. Dia dah beli tu yang ambiper, ada tak silap ada 3-4
mesin beeper tu yang sembuk setiap 5 minit tu dia akan sembuk. Jadi kuranglah sikit bau tu. Pakcik tu tidak berbaju, dia hanya dipakaikan dengan kain pelikat. Dan saya pun tanya bahan-bahan semua dah disediakan untuk buat rawatan pemutus tu, dan kami terus buatlah rawatan. Saya dah bagi tahu ya, ketika sekiranya rawatan pemutus dia ada 2. Okey, dalam kes-kes yang berat lagu ni, selalunya apabila kita buat rawatan pemutus, kemungkinan besar pemilik saka ni akan meninggal dunia semasa rawatan pemutus tu dibuat. Ataupun dengan pengalaman saya ya, pemilik saka tu insyaAllah dia selalunya akan meninggal dalam tempoh 2 minggu selepas rawatan pemutus saka tu dibuat. Okey, kalau meninggal lepas 2 minggu tak ada masalah. Masalahnya ialah ketika sekiranya pemilik saka tu dia meninggal semasa rawatan pemutus tu dibuat. Sebab apa? Sebabnya ialah dari pengajian saya lah ya, jin saka tu dia akan balik mai. Ya, bila dah meninggal tuan dia tu, kita dah simpan, jadi malam tu akan balik mai lah. Jin saka tu balik mai seperti wajah itulah pemilik dulu kan. Dia akan balik mai dengan berkain kapan, seolah-olah dia mai berkubur lah. Okey, jadi saya dah terangkan, alhamdulillah semua faham. Okey, lepas tu berlaku buatlah okey, proses rawatan pemutus dibuat, okey, bacaan ruqyah apa semua dah buat selesai. Dan ya nasib Allah Maha menyayangi hamba-hambanya kan, jadi meninggallah pakcik itu. Okey, selepas rawatan pemutus dibuat dan pakcik tu putus nyawa. Terus tak ada. Sebelum dia putus nyawa tu, saya suruh pakcik tu berucap. Saya pergi ke telinga pakcik tu, saya kata, pakcik berucap, saya bacalah kalimah syahadah tu. Nampak mulut dia macam nak bergerak tapi agak ni, dan tiba-tiba saya tengok ayat mata turun lah daripada pipi pakcik tu. Cukup sebab lah, saya sangat-sangat sebab tengok keadaan tu. Dan saya panggil anak sulung dia mai, sebab dia bibir dia berketak-ketak macam dia nak berkata-kata sesuatu. Anak sulung dia mai ke tepi dia, nak dengar tapi tak faham. Ada bunyi sikit lah tapi tak faham apa dia nak cakap. Dan sebelum dia putus nyawa tu, dia dan lah untuk nak macam tangan anak dia, dia pegang tangan anak dia, tapi cukup lemah lah anak dia kata. Dan tinggallah pakcik tu. Suasana sangat hibur ketika itu di rumah tu. Dan selesai tu saya pun dia buatlah semua kan, beritahu masjid lah, semua yang sepatutnya dibuat. Sebab memang dia pun tahu bukan saya je. Jadi orang masjid sebelum tahu sekiranya meninggal, dia pun suruh simpan malam tu juga. Dia dikebumikan, disimpan malam tu juga, sebab nak elakkanlah. Sebab kan kita tahu kan sejarah pakcik ni agak pelik sikit. Jadi untuk elakkan sebarang kejadian tadi ini, jadi sebab tu dia kita nak dikebumikan teruslah pada malam tu juga. Okey, dan saya selepas tu saya buatlah proses saya pula, iaitu dengan pagarkan rumah tu. Okey, saya dah sampaikan pesan saya, apa yang patut buat, apa sekiranya berlakulah apa yang ditakuti itu. Okey, alhamdulillah saya pun dia pun suruh saya tunggu, tapi ialah kan saya pun takut sebenarnya. Pintu saya pun sebenarnya memang ada satu rumah lagi nak pergi untuk ikhtiar ubat, satu kes gangguan. Semasa dalam perjalanan balik, jadi saya rasa dengan baik tolak. Saya tak apalah, apa-apa nanti telefon saya. Dan jadi memang betul lah, saya pun sebab salam apa semua tu dah senyap, dan saya pun tolak balik. Dan terus singgahlah di rumah yang kedua. Dan saya tiba di rumah tempat rawatan lebih kurang dalam pukul 1 pagi, dan saya terima panggilan telefon daripada mereka lebih kurang dalam hampir pukul 3 pagi. Okey, apa dia yang mereka telefon kandungan tu, yang dia pasal apa punca dia telefon saya tu, insyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.